Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi. Malaysia Memilih. Pastinya kita nak bawakan liputan komprehensif kepada wartawan-wartawan yang berada di lokasi ketika ini. Bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azraman. Dan seperti biasa, kita kalau menjelang Malaysia Memilih ni pada PRU, setiap kali PRU kita akan letakkan semua wartawan-wartawan kita di setiap negeri. Bukan apa, semata-mata untuk kita bawakan berita-berita terkini dan juga suara-suara rakyat di negeri-negeri tersebut. Ya, dan dalam masa yang sama, seperti anda saksikan grafik tadi, itulah senarai nama wartawan-wartawan yang ada di setiap pelusuk kami hantarkan daripada ibu kota ke seluruh negeri di Malaysia ini untuk pastikan bahawa liputan yang komprehensif sebagai jenama berita paling dipecik di Malaysia sudah pasti kami mahu mengangkat suara rakyat Malaysia untuk dibawakan ke platform kami. Dan dalam masa yang sama, untuk hari ini 8.30 pagi kami bawakan kepada anda 5 wartawan yang telah pun merantau ke negeri-negeri. Jangan terkejutlah kalau jumpa wartawan Awani nampak kereta Awani lalu dan sebagainya kan. Boleh je menyapa mereka, ceritakan kepada boleh mereka saja menyerbu aspirasi anda dan sebagainya. Approach saja. Wartawan kami memang ramah, menantikan cerita-cerita apa yang boleh dibawakan untuk kesemua di platform extraordinary.com. Kalau kita boleh bawakan 5 wartawan di lokasi yang bersama dengan kita hari ini, itu dia. Kita ada di Sabah, Hasimi Mohamad. Di Johor, Hilmi Malik. Kedah, Abdul Hadi Awang. Di Terengganu, Hafizi Rosli. Hai Hafizi. Dan juga Faris Azman di Pahang. Di Pahang. Lambai sikit semua wartawan, lambai sikit. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan Helmi yang berada di Johor terlebih dahulu. Helmi, mungkin di Johor sekarang ni yang kita tahu adalah DUN tidak dibubarkan dan dalam masa yang sama ada 26 kerusi parlimen yang dipertandingkan di Johor, satu jumlah yang cukup besar. Dapat kita saksikan. Helmi mungkin boleh ceritakan perjalanan Helmi dan juga dalam masa yang sama konteks pilihan raya umum ke-15 untuk PRU ini. Apa yang ingin Helmi bawakan kepada penonton Extra Awani dan mungkin kepanasan ataupun bahang itu adakah kita dapat rasai sebab 3 hari lepas ada satu ceramah ni diganggu oleh mak-mak motor dan sebagainya. Bagi saya mungkin panasnya dah mula dirasai, Helmi. Jalan-jalan di Bukit Indah, bermandi-manda di pantai Desaru. Bendera Johor tersergap megah, ayo Johor, luaskan kuasamu. Pergi angsana minum kopi, makan bubur di Taman Sentosa. Dulu stadium sunyi dan sepi, kini mengaum, luaskan kuasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Afizi dan Gigi di Bukit Jalil. Terima kasih. Saya kini telah pun berada di Johor Bahru. Buat penonton Siti Extra Awani khususnya, kami juga ingin maklumkan bahawa sebenarnya kita telah sampai di Johor Bahru ini petang semalam, di mana yang pastinya kami akan bawakan liputan secara menyeluruh dan eksklusif mengenai dengan menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Dan saya nak terus jawab kepada soalan Afizi sebentar tadi. Kalau bercakap mengenai dengan soal politik di Johor ini, buat masa ini saya boleh katakan keadaan sebenarnya masih agak sejuk lagi. Bila kita intai juga grup-grup politik di Johor ni, kelihatan masih belum ada sebarang lagi pergerakan yang agresif untuk persiapan menjelang PRU 15 ni. Kalau pantun tadi tu kita ada menyentuh mengenai dengan kehangatan bola sepak. Ya, itu sememangnya satu perkara yang memang hangat di Johor Bahru ini kalau kita bercakap dengan JDT. Tapi yang pastinya fokus kita kali ini adalah mengenai dengan PRU 15, bagaimana di Johor, apakah gambaran situasi politik di Johor ini. Yang pastinya kami di sini akan memberikan tumpuan khususnya di beberapa lokaliti ataupun yang boleh kita katakan kerusi-kerusi panas di Johor ini, yang pastinya seluruhnya adalah 26 parlimen di Johor yang akan kami bawakan liputannya secara menyeluruh. Dan untuk perkongsian juga apa yang boleh saya katakan setakat pemerhatian di Johor ni untuk kami kongsikan bagi aktiviti hari ini, yang pastinya kami akan cuba untuk mendapatkan rakyat-rakyat di negeri Johor. Macam yang Afizi dan Gigi kata tadi, jangan malu, jangan segan. Kalau jumpa Extra Awani di Johor ini, orang Johor kata datang je jumpa kawan. Datang sembang dengan kawan, kongsi masalah dengan kawan, apa benda masalah tertunggak yang masih tergendala, datang jumpa kawan, jangan malu, kita borak sama-sama dan kita cari jalan penyelesaian. Nak menjelang PRU 15 ni, inilah masanya untuk anda mencarikan apa mungkin solusi yang dapat
kita bawakan untuk masa depan yang lebih baik. Dan bercakap mengenai dengan sedikit mengenai dengan keadaan politik, saya nak recap sikit. Kalau kita ikutkan pada PRU 14 yang lalu, di mana kalau kita dapat lihat Johor ini sememangnya dimonopoli oleh Kerajaan Pakatan Harapan, di mana mereka memenangi 36 kerusi dan BN kita dapat lihat 19 kerusi dan PAS hanya 1 kerusi di Johor. Dan keadaan itu juga kita dapat melihat perubahannya apabila berlakunya kebangkitan semula daripada Barisan Nasional pada PRN Johor yang lalu, di mana boleh dikatakan mereka menang agak mudah iaitu 40 kerusi dan berjaya menumbangkan semula Kerajaan Pakatan Harapan apabila mereka hanya berjaya memegang 13 kerusi dan PN hanya 3 kerusi. Baik, itu sedikit sebanyak recap yang kita dapat kongsikan keadaan politik di Johor buat masa ini. Yang pastinya apa yang menjadi tumpuan saya adalah kerusi Parlimen Paguh, di mana menempatkan Presiden Parti Bumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan persoalannya sekarang masih menjadi teka-teki, siapakah yang bakal bertembung di salah satu kerusi panas di Johor ini, melibatkan figura besar politik. Dan kalau di Tambun, misalnya di Perak, kita dah lihat ada pertembungan Presiden PKR dan juga Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Dan di Johor ini sebenarnya saya amat menanti-nantikan apakah pertembungan, apakah bentuk percaturan politik yang dapat kita lihat di Johor ini, khususnya melibatkan kerusi Parlimen Paguh itu sendiri. Bagaimana percaturan politik yang akan dibuat. Dan tidak hanya Paguh, kita tidak boleh juga tinggalkan Parlimen Muar, iaitu Syed Saddiq Abdul Rahman, pengasas muda, dan bagaimana apa antara teka-teki yang bakal terjawab di Muar. Adakah Syed Saddiq mampu mempertahankan kerusi beliau? Begitu juga dengan kawasan Parlimen Sembrong, menempatkan Menteri Kanan Pertahanan buat masa ini, Datuk Seri Syamudin Hussein. Dan itu sekarang keadaan ini boleh saya katakan masih terlalu awal mungkin untuk kita merasakan suasana ataupun kehangatan politik di Johor ni. Dan sekarang tumpuannya adalah lebih kepada rakyat di negara Johor. Apa yang mereka mahukan, isu-isu masalah yang tergendala di Johor ini, kos sara hidup yang dikatakan melambung tinggi, Johor yang dikatakan sudah sama seperti kehidupan di Kuala Lumpur, tidak cukup lagi dengan isu kos rumah mampu milik dan sebagainya. Dan itu antara isu yang akan kami cuba bawakan. Dan ingat buat rakyat Johor dan juga buat seluruh rakyat Malaysia, PRU 15 pada kali ini, andalah bos, andalah yang menentukan. Turunlah mengundi untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Dan itu setakat ini dahulu yang saya bawakan langsung di Johor. Untuk itu kita nak kembali dahulu bersama Afizi dan Gigi dan rakan tugas yang lain di lapangan masing-masing. Helmi, awak ada tugas yang cukup besar. Turnout untuk PRN Johor hanya mencapai 55%. Jadi adalah tugas anda untuk maklumkan 19 November ini adalah hari mengundi. Pastikan peratusan mengundi di Johor itu keluar dengan cukup ramai untuk pastikan proses demokrasi kita ini orang kata sihat. Pastinya kita menantikan berita-berita ataupun laporan daripada Hilmi, kerana Hilmi ini memang kita kenal dengan membawakan isu-isu rakyat yang saya kira terkini, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Itu yang kita nantikan, bagaimana liputannya di Johor sana. Baik, kita nak dari Johor kita nak ke Sabah. Ada pantun tak untuk kita di Sabah tu? Kita nak pergi bersama dengan Hasimi Muhammad. Hasimi, selamat pagi. Panas ke tu? Cantik pemandangan di belakang. Mungkin boleh jelaskan, mungkin boleh bagi tahu kita apa sebenarnya situasi politik yang Hasimi lihat di Sabah, sebab kita tahu bagaimana Sabah ni dikatakan akan dinamika politiknya itu sangat menarik untuk kita saksikan. Kalau di Semenanjung lain kerjasamanya, di Sabah lain kerjasamanya. Dan Hasimi, satu perkara nak tanya, tiket mahal ke pergi Sabah sekarang? Baik, tiket okeylah Hafizi, kalau ada rezeki boleh datang, tiket dia berbaloi lagi. Tapi mungkin untuk kehadapan menjelang pada PRU 15, perkara itu perlu dipertimbangkanlah untuk memudahkan pengundi pulang menjalankan tanggungjawab. Itu sedikit. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhannya, betul saya dan juga juru kamera Abi Uza Abdul Latif telah pun tiba di Sabah untuk kita bawakan liputan secara menyeluruh dari Perlis ke Sabah. Kita akan bawakan bukan sahaja isu politik tetapi juga suara-suara rakyat untuk kita angkatkan kepada pemimpin yang bakal diberikan mandat
pada PRU 15 ini. Kalau secara keseluruhan 21 juta pengundi di seluruh negara, di Sabah ini lebih 1.6 juta pengundi akan menjalankan tanggungjawab pada PRU 15 ini. 25 parlimen, kita ada juga satu tumpuan PRK Don Bugaya juga tidak boleh dilupakan di bawah parlimen sempurna. Itu juga kita akan bawakan laporannya siapakah bakal penyandang untuk kerusi tersebut yang akan bakal mengisi kekosongan selepas sekian lama ia dikosongkan kerana satu susulan daripada proklamasi darurat yang diumumkan untuk pencegahan COVID-19. Jadi kita akan melihat kepada tumpuan-tumpuan tersebut. Tetapi untuk secara keseluruhannya, Gigi dan Fizi, saya tidak kesorangan di Sabah ini. Kita tahu besar Sabah ni. Ini bukan pertama kali saya berada di Sabah. Kalau ikutkan ini kali ketiga, awalnya Parlimen Kiamanis dulu untuk PRK. Yang kedua, saya membantu editor Awani Borno, Asim Asam untuk PRN Sabah. Kali ini kita melihat kepada yang lebih besar, PRU 15. Jadi kali ketiga konsepnya juga sama, berbeza sedikit politik di Semenanjung, politik auranya di Sabah ini kita kena lihat dari sudut yang beza sikit. Jadi saya ada juga rakan-rakan yang akan membantu saya, membantu Astro Awani secara khususnya untuk kita bawakan liputan tersebut. Hafiz Nazli akan berada di Kota Kinabalu dan juga akan membuat liputan di sekitar Keningau. Kita juga ada Pantai Timur, kita ada Petrus, kita ada Radi disandarkan dan sebagainya. Pastinya akan bawakan semua isu-isu rakyat, bukan sahaja isu mengenai politik, yang mana ketika ini kita melihat kepada gerak kerja telah pun dilakukan oleh parti-parti politik ini untuk menarik undi, walaupun kempen masih lagi belum berlangsung secara rasmi, namun perkara itu telah berlaku dan kita melihat pada liputan kita hari ini juga. Kalau hari Minggu kebiasaannya pemimpin-pemimpin kanan dari Semenanjung juga akan hadir ke setiap negeri. Begitu juga dengan Sabah. Hari ini kita akan melihat kepada tumpuan pertamanya akan ada juga Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang akan turun. Mungkin ini juga melihat pada signifikan kehadiran beliau walaupun isu nasional yang akan difokuskan dalam lawatan tersebut, namun kita melihat pada impak politik itu bagaimana dengan kehadiran Datuk Seri Hishamuddin. Dan esok juga pastinya tumpuan di Sabah ini kita melihat kepada kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Presiden UMNO itu sendiri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan hadir di Sabah khusus di Parlimen Kimanis, dan kita akan melihat kepada impak ini juga bagaimana ia akan memberikan manfaat kepada gabungan GRS dan juga BN itu untuk memenangi PRU 15. Namun kita tidak lupa juga pembangkang esok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turun parang juga. Jadi ini kita lihat pada gerak kerja sudah mula aktif. Kehangatannya seperti mana cuaca ketika ini 8.40 pagi, cuacanya seperti tengah hari. Begitulah kita boleh gambarkan kehangatan itu akan kita terus bawakan di Astro Awan dan astroawan.com. Gigi dan Hafizi. Itulah pengorbanan wartawan-wartawan kita di lokasi. Terima kasih Hashimi Muhammad. Pastinya kita nantikan banyak cerita-cerita menarik di Sabah itu. Isu-isu rakyat di Sabah yang kita lupa. Saya kira setiap kali PRU kita bercakap mengenai perkara itu dan kita harapkan suara Hashimi Muhammad di Sabah akan bawa banyak membuka mata semua pemimpin yang berkaitan, yang berkenaan. Ya, dan dalam masa yang sama Sabah kita tak boleh ceritakan tentang politik perkauman. Sana tiada. Benda-benda macam tu tak boleh dimainkan. Sentimen sedemikian rupa memang tak ada di sana. Yang penting adalah bagaimana untuk pembangunan infrastruktur itu masih lagi menjadi satu isu yang cukup hangat di Sabah. Dan Hashimi Muhammad akan bawakan perkembangan lanjut di dalam Buletin Awani dan juga astroawani.com, dan dia akan buat liputan secara langsung di sana. Jangan takut dengan dia, terus saja pergi dekat dia, bawakan isu-isu yang anda mahu, bawakan suara anda supaya didengarkan di platform kami. Baik, kita nak pergi lagi dulu. Kita akan ke Kedah, Terengganu dan juga ke Pahang, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, Malaysia memilih Awani Pagi telah Astro Awani telah pun menghantar wartawan ke seluruh pelosok negara untuk bawakan cerita-cerita politik dan juga cerita-cerita rakyat untuk diangkat di platform Astro Awani. Dan tidak terlepas juga tadi kita dah bercakap pergi di Johor dan juga Sabah. Sekarang kita nak pergi ke Terengganu bersama dengan Hafizi Rosli yang telah pun berada di sana. Hafizi, mungkin boleh kita ceritakan Terengganu ada 8 kerusi parlimen. Tapi negeri ini sangat menarik sebab dia dikategorikan sebagai swing state. Dinamika politik dia, senario dia sering berubah-ubah. Jadi mungkin Hafizi ceritakan
bagaimana situasi politik di sana dan adakah bahangnya telah kita rasai dan isu apa sebenarnya menjadi tumpuan untuk rakyat Terengganu. Dan saya nak tambah sikit tu, dekat belakang tu cantik sekali rumah tu. Kenapa lokasi tu dipilih, Fizi? Ya, sebenarnya di belakang ini merupakan Muzium Negeri Terengganu yang menjadi ikon ataupun menjadi tumpuan pelancongan sekiranya datang ke Negeri Terengganu. Ia kalau kita datang ke sini, maknanya kita tahu ini merupakan rumah tradisional bagi Negeri Terengganu ini sendiri. Kita nak bercakap mengenai PRU15 Malaysia Memilih ini, sedikitlah saya ringkaskan saja mengenai keadaan politik dalam di Negeri Terengganu ini. Betul apa yang Fizi katakan, 8 parlimen di Negeri Terengganu. Pada PRU14, 6 telah pun dimenangi oleh PAS dan 2 telah pun dimenangi oleh UMNO. Jadi dua parti ini sangat bersaing dengan sengit ya. Dan walau bagaimanapun PH mungkin tidak ataupun perlu kerja lebih kuat lagi untuk menangi dalam PRU ke-15 nanti. Cumanya di DUN dalam 32 DUN yang dipertandingkan di Negeri Terengganu, 22 telah pun dimenangi oleh PAS, manakala 10 lagi telah pun dimenangi oleh UMNO. Namun kalau kita lihat sejak daripada 2008, pentadbiran kerajaan negeri Terengganu telah pun bertukar tangan beberapa kali ya. Kalau kita lihat BN telah pun menguasai dan selepas itu PAS dan kemudian BN dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pola pengundian di sini ataupun pengundi di sini lebih pragmatik. Mereka di sini tidak takut untuk menukar parti kerana bagi mereka fikirkan sekiranya parti-parti yang mentadbir sebelum ini tidak melakukan kerja dengan baik, maka mereka harus menukar parti-parti atau mereka harus menukar parti yang akan mentadbir kerajaan negeri itu sendiri. Walau bagaimanapun kalau kita lihat itu sedikitlah cerita mengenai keadaan politik dalam di negeri Terengganu ini. Namun saya semalam bersama dengan juru kamera saya adalah Fitri. Kami baru saja tiba di negeri Terengganu ni lewat petang semalam. Jadi tak banyak isu yang kami dapat rungkaikan. Namun apa isu yang mungkin berada dalam radar pemerhatian saya adalah melihat kepada isu pembangunan terlebih dahulu. Ya, kerana kita lihat impak pembangunan ataupun impak pembinaan ECRL nanti, apakah impaknya kepada penduduk setempat, dan begitu juga dengan isu pelancongan juga saya akan bawakan bagaimana kita nak memastikan pembangunan yang mapan di Terengganu, dan juga saya akan bawakan isu-isu banjir sebagai contohnya. Jadi bagaimana persiapan penduduk ataupun pengundi-pengundi di Terengganu ini untuk menghadapi PRU ke-15 nanti? Adakah mereka bersedia untuk turun mengundi walaupun dihujani dengan hujan lebat dan juga banjir dan sebagainya? Dan satu lagi isu yang mungkin saya akan sentuh juga adalah melihat kepada peluang pekerjaan. Jadi kita nak elakkan ataupun bagaimana kita nak memastikan di Terengganu dapat memastikan ataupun dapat menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan supaya ramai orang tidak pergi ataupun berpindah ke bandar-bandar besar di KL ataupun di Johor dan sebagainya. Jadi itu antara isu-isu yang saya akan sentuh sepanjang liputan saya selama 1 bulan di negeri Terengganu Darul Iman ini. Okey, baik. Tapi Terima yang kasih. pastinya menarik sekali Fizi, Rosli ke Terengganu sebab makanan kat sana tu. Nanti bawa balik kopok leko untuk kita. Lagi saya nak makan budu. Sana pula banyak pulau-pulau kan. Pulau-pulau peranginan pun banyak kat Terengganu. Jadi Hafizi jangan menyimpang daripada tugasan dan juga amanah yang telah diberikan, kita harapkan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Hafizi Rosli. Baik, sekarang kita nak pergi kepada negeri di utara tanah air. Negeri awak ni? Saya Pulau Pinang, jiran-jiran. Jiran-jiran. Okey, kita nak pergi kepada negeri Kedah yang ada di sana. Abdul Hadi Awang, jangan terkeliru. Abdul Hadi Awang ni merupakan wartawan Astro Awani, wakil Astro Awani di Kedah, dan beliau merupakan seorang wartawan yang cukup kuat di Kedah dan dikenali ramai di Kedah. Mungkin Abdul Hadi Awang, kita tahu pola politik di Kedah itu macam mana. Sekarang ni yang saya lihat di Kedah, BN telah pun sasarkan 10 kerusi, tapi MB Kedah cakap susah BN nak capai 10 kerusi. Jadi mungkin boleh ceritakan lebih lanjut Abdul Hadi bagaimana berkaitan dengan kehangatan politik dekat sana, di sana. situasi semasa. Okay, terima kasih Hafizi dan Gigi di studio. Dan sebenarnya dari semalam lagi, setibanya sebenarnya dekat Kedah dengan Perlis ni, tim dari KL memang tak turun. Mereka turun sampai ke Penang je. Semalam kami dah buat pembincangan bersama Umar dan Rizal dengan tim di Kedah dan juga Perlis. Sebenarnya sampai pukul 1 pagi semalam kami plan hari ni buat apa, sepanjang minggu ni buat apa untuk minggu ni. Dan sampai mamak tu tutup suis lampu baru kami berangkat keluarlah daripada kedai ataupun restoran tu, dan itu menunjukkan
gigihnya kami melaksanakan plan-plan untuk menyusun gerak kerja di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Dan di Kedah ni sebenarnya berbeza sedikit kerana saya membuat liputan akan cover dua negeri iaitu Kedah dan Perlis, di mana kedua-dua negeri ini dinamika politiknya berbeza. Di Kedah tiada pembubaran DUN, tapi di Perlis berlaku pembubaran DUN. Walaupun DUN mereka antara yang terkecil, bilangan terkecil di Malaysia sebenarnya, 15 DUN sahaja, tapi mereka merupakan antara perkara terpenting untuk menentukan siapa pemimpin di peringkat negeri dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan sudah pastinya untuk komposisi parlimen di Perlis ada 3 sahaja, Padang Besar, Kanga dan juga Arau, di mana 2 kerusi kini dimiliki oleh Barisan Nasional, disandang oleh Barisan Nasional, manakala 1 kerusi disandang oleh Parti Keadilan Rakyat mewakili Pakatan Harapan. Dan sudah pastinya bercakap mengenai itu, antara kerusi yang akan menjadi tumpuan di Perlis sudah pastinya kerusi DUN yang diwakili Menteri Besar kini iaitu DUN Bintong, di mana beliau pada PRU 14 sebelum ini hanya menang majoriti di bawah 1000 undi, dan itu sudah pastinya di peringkat DUN, manakala ada lagi 5 atau 6 DUN yang mana majoritinya di bawah 100 undi sahaja. Itu yang kita akan beri tumpuan di negeri Perlis. Manakala di Kedah 15 kerusi parlimen. Dan komposisinya agak menarik kerana di sini tempat, kita panggil tempat lahirnya parti-parti seperti Parti Bersatu sebelum ni, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Parti Pejuang Tanah Air, dan kini mewakili Gerakan Tanah Air GTA yang akan menggunakan logo dan juga nama Parti Pejuang Tanah Air. Dan sudah pastinya antara kerusi tumpuan di negeri Kedah adalah sudah pastinya Langkawi. Siapa yang akan bertemu Tun Dr. Mahathir, siapa yang akan berlawan dengan Tun Dr. Mahathir. Di Kubang Pasu sudah pastinya dijangkakan Tuan Agong Pejuang juga akan bertanding di situ, serta Ketua Penerangan Bersatu akan bertanding di situ. Itu saya akan kupas secara panjang selepas ini. Manakala di Jelun, menarik di kerusi ini, di mana Presiden Pejuang Datuk Seri Mukrim Mahathir akan menentang, dijangka akan menentang timbalan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kedah iaitu Datuk Osman Aziz. Pertemuan 2 orang besar di Jelun itu sendiri selain beberapa parti lain seperti PN dan juga Pakatan Harapan. JJ dan Hafizi. Ya. Menarik sekali di Kedah ni adalah dalam Parlimen Kedah, dalam banyak-banyak kerusi itu ada beberapa kerusi yang seperti Hadi katakan termasuk dalam kategori 27 kerusi kritikal yang undinya dimenangi secara majoriti kecil dan ia boleh beralih pada bila-bila masa dan perbincangan mungkin sedang dilakukan untuk gerak kerja parti-parti untuk memenangi sama ada nak pastikan kerusi bertanding 2 penjuru ataupun 3 penjuru. Itu Tapi kita antara... nampak keyakinan BN di situ bila mengumumkan sasaran 10 kerusi parlimen di Kedah. Baik, terima kasih Abdul Hadi Awang. Kita akan nantikan laporan Abdul Hadi untuk liputannya di Kedah dan juga di Perlis. Pasti kita nak pergi ke satu lagi negeri. Ini negeri kegemaran saya, favourite saya selepas Melaka. Oh, nak sebut juga Melaka kan. Kita ke Pahang bersama Faris Azman. Faris, ke negeri yang saya kira terbesar di Malaysia juga di semenanjung Malaysia ni, mungkin cabarannya lain sedikit. Bagaimana Faris melihat sentimen ataupun kekuatan politik di sana, apa situasi yang berlaku ketika ini, dan juga paling penting, adakah Faris dah sempat jumpa belia-belia di Pahang untuk bertanyakan mengenai PRU ke-15? Jadi sebelum saya nak menjawab soalan Gigi sebab tadi Helmi, gerakan kita di Johor juga berpantun. Jadi saya nak berpantun sedikit pada pagi ini. Nak membalas balik pantun. Dari Melaka ke negeri Pahang, Gigi. Mencari isu membantu rakyat. Ashraf Ghani dah berkumandang, maka memilih pemimpin kini kuasa rakyat. Hidup muafakat membawa berkat agar negeri aman dan selamat. Pahang memilih semakin dekat. Kuasa rakyat memberi mandat. Dan ini 2 patah pantun lah, kita katakan. Kalau sepenggal baru tunjuk muka, maka hadaplah rakyat murka. Itu sedikit sebanyak pantun yang saya berikan pada pagi daripada Bentong Pahang. Menjawab kepada soalan Gigi sebentar tadi, ya, saya ada bertemu dengan beberapa belia di sini untuk mendengar sendiri. Dari malam tadi kami pergi ke restoran-restoran untuk dengar apakah kata-kata peniaga, begitu juga dengan belia, apakah inspirasi mereka, aspirasi mereka untuk melihat bagaimana Pahang memilih ini dalam PRU 15, 19 hari bulan. Bagaimana parlimennya, kalau kita tahu di Parlimen Pahang ini terdapat 13 Gigi dan 42 kerusi Dewan Undangan Negeri. Jadi Pahang ini seperti mana Gigi katakan, ia sangat besar. Apa yang akan kami lakukan, kami akan roving satu tempat ke satu tempat untuk mencari rakyat ataupun mencari isu-isu yang boleh kita membawa kepada penyelesaian di negeri Pahang.
Dan Negeri Pahang ni terlalu besar. Antara isu-isu yang mungkin kita boleh fokuskan sebenarnya, Gigi, sudah tentu isu mengenai dengan infra. Bagaimana dengan isu alam sekitar juga. Dan juga semalam saya sampai pun dah hujan di Bentong ini. Jadi kegusaran rakyat itu antaranya banjir. Kerana kita tahu apa yang meteorologi, Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa dijangkakan ia mungkin boleh berlaku. Dan Negeri Pahang antara yang paling teruk terjejas pada Disember lalu. Saya berada di sini di Bentong dan di beberapa daerah-daerah, 9 daerah sebenarnya Gigi, Disember lalu untuk melihat bagaimana keadaan banjirnya yang agak teruk Disember lalu. Jadi keadaan rakyat ketika ini saya boleh katakan selain politiknya agak tenang ketika ini, Gigi, tetapi kursi-kursi panas yang ada sudah tentu kita akan fokus di beberapa kawasan, antaranya paling membera iaitu merupakan penyandangnya adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, begitu juga di Pekan di mana penyandangnya bosku ataupun Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak juga, bagaimana siapakah yang akan menggantikan beliau. Ini antara yang akan kita fokuskan. Begitu juga berapakah seat parlimen ataupun DUN yang akan ditandingi oleh Perikatan Nasional malam ini. Ada jelajah Perikatan Nasional di sini, begitu juga Pakatan Harapan, berapakah kerusi yang akan mereka bertanding. Dan begitu juga dengan Barisan Nasional dan GTA, katakan 13 kerusi parlimen mereka akan kontes di Parlimen Pahang ni. Jadi ini isu yang masih tenang, tapi saya kira dalam beberapa masa hari lagi mungkin ada announcement ataupun pengumuman yang agak penting daripada parti-parti politik. Dan seterusnya bagi kami Astro Awani dan saya bersama dengan Abang Kai, kami akan bawa ke isu rakyat secara komprehensif untuk membawa kepada penyelesaian agar wakil rakyat yang akan dipilih dalam PRU 15 dalam Pahang Memilih ini bakal memberi manfaat kepada rakyat sejagat sebenarnya. Gigi. Tak sabar sebenarnya saya nak tunggu laporan daripada Fariz Azman. Kita nantikan juga kesemua wartawan-wartawan yang kita bawakan di setiap pelosok negeri di Malaysia ini, mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan suami, tinggalkan isteri demi membawakan berita-berita terkini untuk anda, demi membawa suara-suara anda di negeri masing-masing itu. Pastinya kita akan nantikan laporan-laporan menarik dari mereka semua. Okey, baik. Itu saja untuk Audio Pagi Malaysia Memilih untuk hari ini. Nantikan liputan secara komprehensif kami bawakan untuk Malaysia Memilih. 19 November adalah tarikh keramat untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, memastikan demokrasi negara kita berada dalam keadaan yang sihat. Baik, itu saja untuk Audio Pagi Malaysia Memilih. Hari ini saya Hafizah Zaman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.